Ini Ada tadi, apa-apa nak tanya lagi? Ada yang tanya dari TJ Legacy dia, kenapa ada lagi yang kena tipu hidup bahawa PM akan bertukar ni. Ini pelayar kita. Ya. TJ dia kata. Lepas tu Azmi Nordin dia kata bagus tu 1 juta syarat yang ketat tapi logik dia kata. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini minta pandangan Datuk lah. Satu tu kata kenapalah kita sanggup kita ditipu hidup-hidup lagi. Sebab dari Daripada segi tahun lepas naratif. Daripada tahun lepas lagi. Daripada tahun lepas lagi. Masa lagi dimainkan. Dan sebelum peristiwa pagi tadi, dia semalam kemari mengatakan 18 Durian bulan. Agung sudi menerima untuk bertemu, untuk membincangkan penukaran kerajaan dan sebagainya. Cara cerita buat tu macam ya lah tu. Dia jika UMNO tidak bersetuju dan jika GPS tak bersetuju, tidak ada kelogikan ruang untuk bertukar. Kerana apa? UMNO BN 30, GPS Gabungan Parti Sarawak, isteri saya Nurani tadi tu, dia orang Sarawak. Dia orang Sarawak. Isteri Datuk orang Sarawak. Orang Sarawak. Orang Johor dapat orang Sarawak. Isteri pertama saya lah. Ini famous Satu ni dah video. segalanya tu. Isteri kedua tak pernah ada. Ada berani tu? Masya-Allah. Bahaya, eksklusif sangat. InsyaAllah tak akan ada lah. Tak akan ada. Ya. Satu-satunya. Satu-satu. Setia tu Dia ada kat atas. Saya rasa dibuka. Saya jangan risau. Dengan lain perkataan, saya kenal orang Sarawak. Ya. Saya kenal Abang Jo. Saya kenal Datuk Sri Fadilah. Saya ramai politician Sarawak ni saya kenal. Dan mereka dah sebut baru-baru ni, satu istilah yang amat menarik. Istilah itu kalau disebut oleh orang Sarawak, dia memang lah. Kami bukan paloi. Paloi tahu maksud tu? Bodoh. Slow je saya. Ya. Datuk kita ni dia cakap. Jadi apabila Premier Tan Sri Abang Jo telah mengesahkan mereka akan kekal dengan kerajaan ini. Macam mana angka daripada mana tu? Dan apabila kita tak ada seorang pun yang berganjak, macam mana angkanya yang diorang dapat ni? Itu yang saya sebut Fata Morgana. Fata Morgana ni itu pada 1 bulan 1 tahun 2024 ni tiba-tiba saya masuk muka depan surat khabar. 31 bulan 12 tu saya tweet apabila saya mendengar langkah Dubai dan sebagainya. Saya tweet, saya kata ni adalah Fata Morgana. Fata Morgana ni apa benda? Fata Morgana ini ialah miraj ataupun dipanggil logam maya di satu kawasan yang cukup panas. Suasana politik ni panas lah ya. Dan apabila dilihat di padang pasir itu, di hadapan semacam ada oasis penuh dengan air. Betul. Maka pergilah mereka untuk menuju air itu. Bila sampai tempat tu, air tak ada. Macam hari itulah, bulan 10. Berdentum. Bila tiba bulan 10, tak ada. Lepas tu pergi lagi, satu lagi nampak. Nampak macam ada kehijauan, penuh dengan pokok korma, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, kelihatan. Bila tiba kat situ, tak ada. Padang pasir juga. Ini bila tiba bulan 1, tak ada juga. Ni hancing tu. 18 bulan tu adanya. 18. Hari ni bukan dah lepas 18. Tu perjanjian pangku pula tu. Macam-macam lagi. Ada lagi tu, seronok lagi tu. 18, bukan 18 Januari, 18 Rejab. Jadi saudara sekalian, sebagaimana saya sebut tadi, itu adalah satu Fata Morgana. Betul. Dia satu khayalan, satu ilusi, miraj, logam maya yang kelihatan wujud tapi tidak wujud. Betul. Tok, leceh berselut dia minta satu lagi pantun, Tok. Minta lagi dah, Tok. Sebelum kita tukar benda ni. Leceh bersedut nama dia. Gini. Saya dulu ada satu pantun. Jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena itu, jangan sokong parti itu. Saya tak nak sebut lagi ya. Ini pantun yang lebih kurang, tetapi berbeza. Jika tuan pergi memancing, dalam beldi berisi umpan. Kami sekarang sudah kamcing,
demi generasi masa hadapan. Ya. Jadi tu macam pagi tadi kita ada tengok sekumpulan penyokong Perikatan Nasional yang telah pergi ke Istana Negara. Tak sudah-sudah mereka ni. Tak sudah. Jadi ditambahnya pula ada seorang negarawan lah yang kita panggil sebagai Tun Mahathir. Apabila dia sendiri kata Umur 99 tahun ni tu. tahun ni 99. Masih berdemonstrasi. Dia hadir bersama Pun tak sudah-sudah. Itulah dia hadir bersama dengan 1,000 orang penyokong Perikatan Nasional. Kita pun tak tahu apa yang nak dibuatnya. Jadi komen Datuk dalam hal ini. Sudah-sudahlah ya. Kita begini. Dulu masa zaman dia, dia seorang Perdana Menteri, 4 yang di Pertuan Agong. Ya. Seorang Perdana Menteri, 4 yang Pertuan Agong. Ya. Tapi apabila zaman dia kali kedua, bermula kekalahan UMNO, akibat daripada itu, 1 yang di Pertuan Agong, 4 Perdana Menteri. Jadi ini fakta dah tu. Fakta. Oleh kerana itu saya kira rakyat pun bosan bertukar-tukar ni. Maka mereka membuat keputusan cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Kita berekonomi pula, asyik berpolitik sepanjangan, asyik beralih bangun pagi besok memikir siapa akan jadi Perdana Menteri hari esok. Cukup-cukuplah. Kita boleh bagi peluang pada Datuk Seri Anwar PMX untuk meneruskan apa-apa perkara yang beliau ingin teruskan. Kerajaan Madani sebagaimana yang disebut tadi. Maka kita berhentilah melakukan usaha-usaha yang tidak berfaedah itu. Mungkin mereka ingin membuat cubaan terakhir lah agaknya ya. Mungkin. Kerana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong Sultan Pahang Yang Pertuan Agong ini berakhir tempohnya pada 30 hari bulan. Pada 31 hari bulan saya akan ke Istana Negara juga melihat bagaimana Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong akan bertukar, dimasyhurkan dan Sultan Johor pula giliran. Agaknya mereka mencuba kali terakhir lah. Kali terakhir. Tapi, macam mana nak bertukarnya? Kerajaan sekarang ada 152 sokongan. Itu saya heran tu. Lebih 2/3. Lebih 2/3. Tak, tapi Datuk, kalau kita dengar labunnya lah. Labun dia mengatakan Labun. Labun lah. Labun tu apa? Labun ni sembang. Kalau orang Perak dia kata labun lah. Okey. Orang Johor dia kata sembang. Sembang. So kalau sembangnya, labunnya bahawa mereka mempunyai... Gajah pun boleh terbang ya? Itulah tu. Jadi mengatakan bahawa dah ada 120, ada dengan ST dan sebagainya. Tapi tiba-tiba, 2 hari lepas, Datuk Mahathir kata dia minta supaya kalau betul-betul Datuk Anwar Ibrahim berani, buatlah pilihan raya umum. Pula dah. Macam mana Datuk fikiran tu? Pilihan raya buat apa? Ada 147 ahli parlimen kerajaan. Betul. Ada 5 lagi ahli parlimen pembangkang yang memberikan sokongan. Jadi 147 campur 5 apa? 152. Yang 152 kekuatan ni tiba-tiba nak buat pilihan raya apa punya hal? Dan kalau mereka kata mereka ada cukup numbers, boleh cukup jumlah apa semua tu, saya kata pergi ke Putrajaya lah dah. Kalau 112 lain lah. Ini 152. Katalah 30 pun keluar. 152 tolak 30 tinggal 122. Siapa dia yang 30 nak keluar tu? Ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tak akan keluar. Nak tahu kenapa? Kami dah menandatangani perjanjian. Kalau kami keluar, kena bayar pada parti 100 juta ringgit. Mana ada ahli Parlimen UMNO ni ada 100 juta ringgit nak bagi pada parti. Kalau seorang keluar tinggal 151. Tak jatuh kerajaan. Kalau 10 orang keluar tinggal 142. Tak jatuh kerajaan. UMNO dapat 1 bilion. Kalau 30 keluar tinggal 122. Tak jatuh kerajaan. Apakah faedahnya? Kalau ada 10 orang, katalah bunyi 10 orang. Kali 100 juta berarti 1 bilion ringgit. Siapa dia ada satu organisasi yang ada 1 bilion ringgit nak bagi kat UMNO ni? Ada orang kata perkara ini tidak, kata orang tu kata tak boleh. Apa pun hal pula tak boleh. Zuraidah
dah kena 10 juta. 10 juta. 10 juta. Keputusan Mahkamah Tinggi meminta beliau membayar kepada PKR. Ya. PKR kenakan 10 juta, kita kenakan 100 juta. Nak tahu kenapa kita kenakan 100 juta? Ya tak? Masa kita jadi Susah Agung hari tu, ada 16 orang bukan? Sebelum tu lagi lah. Ya. 16 orang melompat. Pilihan raya yang ke-14. 16 orang melompat. 15 pergi ke PPBM, 1 pergi warisan. Labuan tempat saya pergi tu, dia melompat ke warisan. Jadi semua 16 orang. Ini amat melukakan UMNO. Kita amat sedih apabila orang-orang yang kita percayai tidak setia. Dan akibat ketidaksetiaan itulah maka kita minta mereka menandatangani. Ya. Menandatangani satu perjanjian. Mula-mula mereka menghantar surat memohon untuk menggunakan lambang Barisan Nasional. Kemudian Presiden menjawab bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional. Ini ada kontrak. Kontrak. Kontrak ya? Kontrak. Jadi apabila bersetuju menggunakan lambang Barisan Nasional, ini syaratnya. Apabila pengerusi BN bersetuju mereka menggunakan lambang Barisan Nasional, setelah mereka mohon, semua sign ada surat, maka ini syaratnya. Syaratnya hendaklah memberikan tugas untuk merundingkan kerajaan kepada pengerusi BN. Itu satu syarat. Yang kedua, kerusi yang dipertandingkan itu bukan milik peribadi. Betul. Tapi adalah milik parti. Itu dalam kontrak tu Yang Datuk yang sign kan? Ya. Saya saksi dan juga saya juga yang menandatangani. Ya. Dan yang ketiga, hendaklah memulangkan sebanyak 100 juta ringgit. Ini segalalah yang digunakan oleh parti untuk memastikan dia menang itu. Maksudnya segala jenama parti dan segala nilainya itu 100 juta ringgit kepada parti jika ingin melompat ke parti lain. Oh, dah ikat semua. Dah Betul ikat semua. Bukan hanya sekadar mengatakan kalau keluar parti bayar 1 juta. Tidak ya? Ada dia punya tebal. Oh, tebal. Ada seorang tu duduk sebelah saya. Orang ni agak terkenal lah. Dia pun mengapalai. Saya tak nak sebut mengapalai apa. Dia kata, Mat, apa yang aku sign ni? Saya kata, Datuk Seri, nanti akan diterangkan oleh peguam. Peguam terangkan. Seorang-seorang peguam terangkan. Satu persatu. Satu persatu. Lepas tu ada video lagi. Tengok apa benda yang disign. Oh. Jangan kata tak tahu apa benda yang disign. Saya duduk dalam bilik tingkat 36 PWTC tu. Berapa hari di situ. Melayan segala kerena. Calon-calon. Yang tak dapat satu hal. Tapi semua sign lah. Semua sign. Semua sign. Tak ada seorang tak sign. Yang calon kita yang bertanding tu, ahli parlimen tu semua sign. Okay. Tapi ramailah yang kalah kan. Kalah tu satu hal lah. Yang menang ni pula tiba-tiba buat hal. Itu yang saya pun macam mana kalau dah sign tu. Itu satu perkara yang nak diingatkan kepada 26 UMNO. Sebenarnya yang BN 4 orang tu pun sign juga. Lebih daripada itulah calon BN. Semua sign. Semua sign. Yang menang 4 orang tu pun sign juga. Tapi ada bunga-bunga. Tak mahu kita cakap pasal jadi itulah dengan perkataan rumusannya Datuk, kerajaan ni tidak akan jatuh lah. Saya yakin. Dan kita berhenti berpolitiking ni. Kita berekonomi untuk masa depan rakyat. Dan sebagai contoh Kongres Ekonomi Bumi Putra. Okey, kita sambung lepas ni.